Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi 22 Januari 2024. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan ini. Penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia SEGIM akan dipastikan dapat direalisasikan segera. Jaminan itu diberi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan kebajikan pekerja yang terlibat dalam industri berkenaan dapat dibela. Pada hemat saya memang Suruhanjaya Ekonomi Gig ini mesti dilakukan sebab di sana terdapat lebih daripada 1.2 juta yang terlibat di dalam industri ini dan mereka harus mencarum kepada pekeso dan pihak majikan mesti mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pencaruman itu selain daripada caruman dalam KWSP. Labuan perlu memiliki sumber air alternatif dan mengurangkan kebergantungan bekalan air pada Sabah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sumber air alternatif itu penting untuk penyelesaian jangka panjang kepada cabaran bekalan air di Pulau Bebas Cukai itu. Mereka dah susun aturkan apakah perancangan. Saya juga dah berbincang mungkin sama ada kita boleh melihat kepada pilot project di Labuan ini untuk mencari the source of water supply supaya dia tidak juga bergantung sangat dengan the mainland sebab mainland pun ada masalah bekalan juga kan untuk the mainland itu. So kalau kita dapat melihat source of water supply yang boleh supply 100% untuk Labuan, that will be terjamin lagi lah. Beliau melawat projek penggantian paip di tangki agihan air utama di Pulau Inu Labuan. Sebanyak 7 juta ringgit peruntukan telah diluluskan untuk penggantian paip sepanjang 1.5 km di kawasan perindustrian itu yang dijangka siap pada 2025. Cadangan menaik taraf dan membaiki jajaran FT003 Jalan Johor Bahru Endau bakal dikemukakan untuk dimasukkan dalam rolling plan kelima rancangan Malaysia ke-12. Ia melibatkan lokasi kerap berlaku kemalangan dan terjejas banjir. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, projek berkenaan yang melibatkan kerja-kerja menaik taraf dan membaiki jajaran jalan di Seksyen 106 hingga 118 dianggar melibatkan kos lebih 100 juta ringgit. Sebab sebahagian dalam jajaran ini memang dikatakan black spot, kerap berlaku kemalangan dan banyak juga kehilangan nyawa dari selama ini. Jadi kadar kemalangannya sangat tinggi. Jadi kita akan angkat anggaran kosnya besar juga, menjangkau lebih 100 juta lah. Pertukaran mata wang impak pandemik COVID-19 dan cukai nilai tambah VAT antara faktor kos menunaikan haji tahun ini meningkat. Perkara itu diakui Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Kenaikan kos haji kali ini adalah wajar dan masih berpatutan. Ini berikutan kos ditanggung oleh Lembaga Tabung Haji TH semakin bertambah ketika ini. Kita harus ambil maklum bahawa bagaimana Lembaga Tabung Haji dan pihak kerajaan cuba untuk memastikan bahawa kos ini tidak menjadi beban dengan memberikan bantuan kewangan yang sangat besar kepada bakal jemaah haji kita pada tahun ini. Di dalam B40-nya, di kalangan B40-nya, kerajaan ataupun Lembaga Tabung Haji telah memberikan peruntukan lebih 63%. Dibantu lagi dengan RM1,000 oleh pihak kerajaan. M40 lebih kurang 42%. Jumaat lepas, TH mengumumkan kos haji bagi seorang bakal haji muassasah tahun ini ditetapkan pada RM33,300 berbanding RM30,850 tahun lepas.
90,800 tan metrik hasil pengeluaran aquakultur bernilai RM1.25 bilion direkodkan di Selangor dari tahun 2020 hingga 2023. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, daripada jumlah itu, 19,279 tan metrik melibatkan peternakan ikan air tawar melibatkan 147 penternak. Makluman semua 2023-2024 saya memfokuskan hala tuju pertama Kementerian Pertanian iaitu memperkasa industri aquaculture dengan 60% sumber aquaculture dan 40% perikanan tangkapan dengan sasaran pengeluaran sebanyak 500,000 tan. Artinya kita harap SSR dapat kita capai dalam aquaculture ini. Sementara itu, Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein bagi menjayakan sasaran pengeluaran aquakultur 500,000 tan metrik itu, 10 kawasan utama pengeluaran aquakultur telah dipilih dan akan dipantau. Selain diberi perkhidmatan dari segi khidmat teknikal dan pinjaman sangka. 3 buah masjid utama di bawah suliaan JAKIM bakal dimarahkan sebagai menyokong kempen #Geng Subuh Macam Jumaat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, masjid berkenaan, Masjid Negara, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Kempen #Geng Subuh Macam Jumaat akan diteruskan di peringkat persekutuan bertitik tolak daripada kejayaan kempen berkenaan yang dimulakan selebriti Alif Sata serta kejayaan program Semarak Subuh oleh Kerajaan Negeri Johor. Menteri Besar dan Yang Berhormat Tuan Haji Farid sebut masa beliau hadir, Yang Berhormat Berhormat kata dia sedih sampai nak keluar air mata air ni, dia punya nak menangis terharu sebab lihat kebanyakan yang hadir itu adalah anak-anak muda. Kita bangga dengan bangsa Johor ni, alhamdulillah. Inisiatif Kementerian Kewangan memperluaskan kategori penerima program sumbangan asas rahmah SARA amat dihargai oleh rakyat khususnya di Kuantan Pahang. Ia dijangka akan membantu meringankan beban kewangan mereka dalam membeli barangan keperluan asas. Cakap terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kita akan membeli keperluan harian lah. Beli selalunya keperluan asas je lah. Makanan kan. Tu je yang pentingnya. Beras. Yalah. Makanan kering basah lah. Kalau kerajaan beri bantuan tu, alhamdulillah syukurlah lah meringankan sikit beban yang ada pada hari ini. Kita beli barang-barang dapur tu. Barang dapur keperluan harian lah, keperluan harian untuk memasakkan bahagian dapur sajalah, makan beras ke apa, gula, susu, tepung, dan lain-lain yang keperluan untuk harian punya. Kalau dapat bantuan SARA ni, memang keperluan asas lah. Sabun, beras, banyak lagi lah keperluan asas tu. Tak terkira lah. Makcik pun nak cakap macam mana pun tak tahu sebab makcik pergi supermarket sebab semuanya barang mahal. Baik saudara, ini kes khianat kebakaran 3 kenderaan milik ahli Parlimen Beruas. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan ketika dihubungi RTM memaklumkan tiada tangkapan baharu dibuat setakat ini. Pihak polis telah menerima laporan forensik daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak. Hasil siasatan mendapati bahan petrol ditemui dalam molotov koktail menjadi punca kebakaran. Sebelum ini, seorang lelaki berusia 30-an ditahan di Shah Alam dan direman 6 hari bagi membantu siasatan. Menjadikan Labuan maju dan sejahtera bukan sahaja dilihat dari segi pembangunan fizikal, namun perlu seiring dengan pembangunan insaniah. Bagi mencapai maklumat tersebut, Labuan perlu mensasarkan sifar kes dadah. Hasrat kerajaan untuk menjadikan Labuan sejahtera dan juga bandar selamat. Jadi ini juga kita jadi satu fokus kepada kita dan insya-Allah Pemberantasan Labuan sentiasa akan bekerjasama dengan Yayasan Pencegahan Jenayah atau Pencegahan Dadah Malaysia ini supaya teruskan usaha-usaha sebegini supaya kita memastikan warga Labuan itu bersih dan juga kalau boleh matlamat kita sifar daripada penyalahgunaan dadah.
Beliau merasmikan bengkel pemerkasaan komuniti bagi mencegah penyalahgunaan dadah dan pelancongan sosial anjuran Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.